Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Harap suara jelas Kalau tak jelas boleh bagi tahu. InsyaAllah malam ini adalah perkongsian sesi yang keempat, sesi tadabbur Quran ni, sambil moreh ataupun sambil mengeteh, mengopi dan sebagainya, insya-Allah. Dan kita akan sambunglah untuk mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, insya-Allah. Dan malam ni adalah menyambung daripada sesi yang sebelum ni, di mana kita ada cover part of wahyu yang pertama, di mana kisahnya di Gua Hira, dan turunnya 5 ayat, yakni 5 ayat pertama daripada surah Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. So kita dah bincang intipati penting daripada 5 ayat ini, dan insya-Allah kita juga dah sambung dengan 3 ayat seterusnya, yang merupakan diagnos yang Allah nyatakan dalam surah Al-Alaq tentang mengapa manusia ni melampau, kan, bila dia rasa dia cukup. So kita dah bincang aspek itu. Yang nak dibincang malam ni adalah bahagian yang tertinggal dari surah Al-Alaq. So apa ceritanya? So kalau kita tengok ayatnya adalah inilah. Kalau kita baca sekali lalu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aita in ara'aita allazi yanha 'abdan iza shalla, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa, ara'aita in kazzaba wa tawalla, alam ya'lam bi anna Allaha yara, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kadhibatin khati'ah, falyad'u nadiyah, sanad'u zabaniyah, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. So portion ayat ni yang biasanya kurang sedikit dibincangkan lah sebenarnya berbanding portion awal tu, sebab yang awal tu wahyu yang pertama, kan. So kita nak ambil ibrah ataupun pengajaran-pengajaran yang saya rasa penting lah untuk kita dalam part kedua surah Al-Alaq ni. Kalau sekali lalu tengok maksudnya seperti itulah, cumanya kita akan pergi portion by portion, insya-Allah. Kita akan petik bahagian demi bahagian dan kita cuba tengok 3 soalan tadabbur tu. Okay, kita faham tak ayat tu? So what, apa kaitan dengan kita dan apa yang patut kita buat. Now, kita pergi pada 2 ayat yang awal daripada portion itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yanha 'abdan iza shalla. Dan kalau ni translation yang saya copy paste je lah. Adakah kau nampak orang yang melarang seorang hamba Allah ataupun seorang hamba itu apabila dia mengerjakan solat? So ada 2 watak dalam kisah ini, dalam gambaran ni basically ada 2 watak. Satu Ara'aita ni sebenarnya dia satu, sebab kalau kita terjemahan literal macam tu, adakah engkau nampak? Tapi kalau dalam perbualan kita, dia more kepada dalam bahasa kita mudah faham tu, kau tengok macam mana dia tu, macam tu lah lebih kurang. Kau tengok macam mana dia tu, kan? Kalau kau nampak tak? Nampak. Dia bukan habis begitulah. Dia maknanya Ara'aita tu, walaupun ra'a tu nampak, tapi bila disoal tu, kau tak nampak orang tu. Tapi dia ada implikasi nak tanya, bukan nak tanya status mata rabun tak rabun, dia nak tengok kau rasa macam mana sebenarnya dia tu, kan. So begitu. So titik mulanya soalan kat sini, siapakah orang ni? Dan depend kepada terjemahan yang kita ada. Setengah-setengah Quran terjemahan akan ada footnote, ada footnote, dan dia akan tulislah siapa orang tu, yang melarang tu, yang yanha, yang kalau kita kata nahi mungkar tu kan mencegah kemungkaran, kan. Tapi kat sini yanha tu dia nahi solat, dia mencegah solat, dia mencegah. Abdan tu merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, dan hamba. Tapi dalam konteks Rasulullah SAW sering dalam Quran di refer kepada Abdullah.
kan. Kalau macam contohnya Isra Mi'raj tu asra bi abdihi, kan, hambanya. So term hamba dalam konteks Al-Quran dan dalam konteks Islam ni, dia term yang mengangkat sebenarnya, sebab dia direct, dia, meletakkan seseorang tu dalam posisi yang direct dengan Allah. Bila hamba Allah tu term yang tinggi, bukan term yang rendah. So sebab tu orang selalu buat joke, kita ni terbalik kan. Bila kita derma, macam kadang orang minta derma tulis nama tu, derma banyak tulis nama, derma sikit tulis hamba Allah, kan. Padahal hamba Allah tu status yang tinggi, kan. Derma sikit pasal pula nak claim associate kita dengan Allah tu perasaan terlebih, kan. But anyway, so siapakah orang ini? Dan kalau siapa yang ada Quran yang ada footnote tu, terjemahan yang ada footnote tu, kita akan tahulah, ataupun siapa tahu kisah ni, dia akan tahu dia adalah Abu Jahal. Kenapa? Sebab ada episod yang berlaku di mana memang Abu Jahal lah orang dalam episod kisah itu yang directly melarang Nabi SAW solat di depan Kaabah. So ada kisahnya, ada hadisnya, tapi kita tak pergi detail kat situ. Just kita nak tahu, okey, ayat yang itu merujuk kepada Abu Jahal. Merujuk kepada Abu Jahal. Dan of course ni sebenarnya poster yang saya google je lah. So dia adalah tambahan-tambahan naratif dia tu, sekular tu apa benda pula dan semuanya. Tapi just nak tunjuk kat sini, Abu Jahal, kalau dia translate English tu, father of ignorance. Kalau kita bapa jahil lah, bapa kejahilan. Satu term yang sebenarnya macam mengutuk lah, kan, bila kata tempat jahil. Dia merendahkan. Dan of course itu bukan gambar dia, tak ada orang ambil gambar Abu Jahal yang sebenar. Tapi kalau siapa yang tahu, rasanya ni dalam ni cerita apa, tak silap Umar the series kot, kan. So pelakon dia tu lah, kan, yang melakukan watak Abu Jahal. Tak tahu, kalau ada yang belum pernah tengok cerita tu, baguslah tengok. Okey, dan kita ambil portion, saya ambil portion sebab kisah daripada ayat rentetan ayat second half tu memang cerita pasal basically Allah address Abu Jahal tu. Sepanjang-panjang ayat tadi yang kita ambil second half surah Iqra tu, surah Al-Alaq, memang cerita pasal Abu Jahal. So kita akan ambil ayat yang last ayat yang last. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kazibatin khati'ah, kan. Jangan sekali-kali berlaku dahaka. Sebenarnya tu translation lah tu, ataupun tu penafsiran. Sebab dia kalla tu sebenarnya satu benda yang susah nak dia translate dalam bahasa yang lain. So kat sini dia translate je panjang. Jangan sekali apa, dia relate pada derhaka tu sebenarnya menegah Nabi solat tu lah, kan. La illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, kan. La illam yantah, kan, maknanya kalau dia tak berhenti. So sebab ayat tu cerita awalnya adalah Abu Jahal stop, cuba prevent Nabi daripada solat, tegah Nabi solat, ancam, kan. So Allah sebut kat sini, kalau dia tak berhenti buat perangai tu, lanasfa'an bin nasiyah, kita akan sentap ubun-ubun dia, kan. Nasiyatin kazibatin khati'ah, ubun-ubun siapa ni? Ubun kazib, orang yang pendusta, khati', orang yang bersalah, kan. So ni macam kalau kita tengok penafsiran dan gambaran ayat ini, memang sentapan tu sentapan di neraka lah, kan. Maknanya kita akan sentap, tarik dia ke dalam neraka. Tu ni ayat direct ancaman kepada Abu Jahal. Dan kemudiannya ada dua ayat lagi yang juga interesting. Falyad'una dia sanadu zabaniyah, dua ayat yang sebelum ayat last ni. Falyad'una dia, biarkanlah dia tu, dan kalau dia nak panggil kumpulan dia pun, so maksudnya dia nak panggil geng-geng dia, nak gaduh sangat, panggil. Sanad Zabaniyah, kita akan panggil malaikat Zabaniyah, penjaga neraka. So ayat ni ayat maknanya apa, Allah memberi jaminan kepada Nabi SAW, kalau dia nak gaduh juga jangan risau, dia nak panggil geng dia nak lawan, jangan risau, kan. Kita panggil penjaga neraka terus. So itu ancaman daripada Allah yang berbentuk bukan salah ancaman lah, macam kalau orang nak gaduh, kan. Oh, kau nak panggil geng kau, aku panggil geng aku. Tapi geng belah kita ni bukan calang geng, malaikat Zabaniyah tu terus penjaga neraka. So dan memang kalau kita tengok hadis dan tafsir, memang Nabi SAW ceritakan sekiranya Abu Jahal tu memang teruskan perangai dia tu, memang dia akan mati lah, dia kena dengan benda. Tapi episod tu berlaku di mana Abu Jahal nampak something yang orang lain tak nampak.
dan dia stop tu ada hadisnya. Saya tak pergi ke situ lah malam ni sebab kita just nak ambil ibrah yang di sisi yang lain. Dan kemudian tengok ayat yang last, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ingatlah. So kat sini quite interesting kenapa kalla tu dia translate macam-macam kalau kita akan tengok. Sebab dia memang perkataan expression Arab yang susah nak dia translate dalam bahasa lain. So dia biasanya dikontekskan je lah. La tuti'hu wasjud waqtarib. Satu, la tuti'hu ni maknanya Allah dah ancam siap-siap Abu Jahal tu. So Allah cakap balik kepada Nabi SAW dalam ayat yang last tu, la tuti'hu, jangan ikut dia, jangan taat kepada dia, jangan ikutlah kalau dia nak halang ke apa tu. Wasjud, teruskan sujud, teruskan solat, waqtarib, kan, dan dekatlah dengan aku, sebab aku kalau aku protect, tak ada orang boleh apa-apa dengan kau. So itu part last itu part last. Kita jam ni nak settlekan dulu part yang senang settle. So awal ceritanya Abu Jahal itulah yang menegah Nabi solat di depan Kaabah, dan hujung ceritanya Allah bagi direct warning, kalau kau tak berhenti buat perangai ni, kenalah kau, sampai ke neraka kau kena. Dan kalau nak gaduh juga, boleh panggillah semua geng-geng kau, kita hantar malaikat penjaga neraka tu sekali untuk balun kau sebagai geng-geng Nabi Muhammad SAW. Dan Allah pesan kepada Nabi Muhammad SAW, jangan risau, aku settlekan dia ni kan. So kau jangan dengar, jangan taat kepada halangan dia, teruskan solat, teruskan dekat dengan aku. So itu dah conclusion dia. Tapi kita nak pergi kepada sebelum conclusion tu. Kita kenal tak sebenarnya Abu Jahal ni? Siapa dia ni sebenarnya? Kan, dan dia ni rasanya kalau kita orang Melayu ni antara Abu, ada beberapa Abu yang kita agak familiar lah sebenarnya. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Bakar, itu yang paling famous lah kan. Kalau mungkin yang kurang sikit tapi ramai juga orang biasa tahu, Abu Hurairah kan. Tapi kalau kita tengok geng-geng jahat kalau kita bahasa budak-budak sikit, geng-geng jahat ni ada dua Abu yang famous lah kan, Abu Jahal, Abu Lahab. Dan nanti kita akan insya-Allah sampai masa kita akan cerita pasal Abu Lahab pula lah, sebab dia ada surah dia sendiri kan. Tabbat yada Abi Lahab wa ta'ma. So akan ada cerita dia. So kat sini memang cerita pasal Abu Jahal. So second half of surah Iqra ni cerita pasal Abu Jahal, dan dia quite interesting bagi orang yang melihat part pertama tu sisi ilmu sisi ilmu. Sebab Abu Jahal ni panggilan itu sendiri yang menggambarkan opposite of ilmu. So kalau kita kata orang yang berilmu dan orang yang jahil kan, dia polar opposite. So Abu Jahal ni term dia adalah yang opposite kepada ilmu. So jadi quite interesting, satu sampel kalau kita nak tengok mentadabur sisi ilmu sisi ilmu. Now kalau kita kenal, siapa agaknya tahu gelaran sebenar dia? Adakah Abu Jahal tu gelaran sebenar dia? Gelaran sebenar tu maksudnya dalam komuniti Arab Quraisy tu orang panggil dia apa sebenarnya? Dan kalau kita fikir secara rasional, kita tahu karakter dia ni gangster, ganas dan sebagainya, bukan calon-calon orang. For sure itu bukan gelaran dia kan. Kalau orang Quraisy panggil Pak Jahil, memang kena pancung lah kot, paling kurang kena belasahan. So dia kita boleh faham dia gangster dan sebagainya, dan takkan membenarkan orang menggelar dia macam tu lah kot. So okay, sebelum kita pergi, so mana datang pula nama Abu Jahal tu? Dia ni digelar sebagai Abu apa pula? So macam gelaran asal tak sure lah ada yang pernah dengar atau tak. Tapi kalau yang pernah dengar, quite interesting, gelaran sebenar asal dia yang dipanggil oleh semua orang ialah Abu Al-Hakam. Abu Al-Hakam, ataupun kalau kita persambungan jadi Abu Al-Hakam. Apa maksud gelaran ni? Abu Al-Hakam, dia word yang sama macam kita panggil Luqmanul Hakim. Al-Hakim, Al-Hakam, maknanya hikmah. Maksudnya kalau Luqmanul Hakim, biasa kita translate Luqman yang bijaksana kan. So maksudnya dia ada gelaran yang orang panggil dia Abu Al-Hakam, bapa kebijaksanaan, which is very interesting. Tak tahu korang semua pernah dengar ke tidak. Kalau pernah dengar, ni ada satu refresh. Kalau belum, interesting lah untuk tahu, oh orang panggil dia macam tu sebenarnya, kenapa? Dan memang dia dikenali dengan karakter itu. Sebagaimana contoh kita kata Muhammad SAW, orang panggil dia Al-Amin kan. Sebab apa? Sebab itu karakter dia. Semua orang kenal dia sebagai Al-Amin. Dia tak pernah menipu, dia sentiasa jujur. So dia gelar, dan semua orang gelar, semua orang agree gelaran itu. So quite interesting kat sini, semua orang gelar dia sebagai Abu Al-Hakam. Meaning what? Meaning semua orang acknowledge
intellectual capacity Abu Jahal ni, dia orang yang brilliant lah, otak geliga. Kalau bahasa kita apa? Kalau bahasa student kena apa? Scholar lah. Kalau bahasa academician, professor dan sebagainya lah. Maksudnya itu level dia. Itu level dia. So satu persoalan yang interesting kalau kita tahu, oh okay, itu gelaran dia. Semua orang panggil dia gitu. So macam mana boleh bertukar daripada Abu Al-Hakam kepada Abu Jahal? Sebab nama tu kan polar opposite. Daripada bapa kebijaksanaan kepada bapa kejahilan. Macam mana? Adakah dia tiba-tiba terantuk, lepas tu otak dia biul dan dia jadi jahil, ataupun apa So dia bukan itu ceritanya. Dia punya point dia ialah from perspektif orang, semua orang acknowledge dia Abu Al-Hakam Maknanya secara manusiawi, secara rakyat, secara masyarakat, semua kata memang dia ni lah dia bapa kebijaksanaan. However, di sisi Allah, di sisi Rasul, di sisi Islam, dia Abu Jahal. Dan kat situ kita nak faham, alright, that's interesting, how to understand this. Sebab apa? Dan macam last session saya kata, tadabbur bab ni amat kena dengan orang-orang yang masuk Menara Gading, akademia dan sebagainya lah. Sebab dalam konteks masyarakat sekarang, kita lah, apatah lagi kalau yang jadi lecturer, jadi profesor kan. Tapi yang at least yang masuk level universiti higher level ni, kita lah spesies ini, spesies Abu Al-Hakam. Maknanya dalam masyarakat, orang yang dipanggil Abu Al-Hakam, orang yang grad universiti dan sebagainya, orang terpelajar. Tetapi seperti mana kisah dia ni, orang yang sebegitu, yang semua orang masyarakat kata dia terpelajar, dia cerdik, dia brilliant, dia cendekiawan, di sisi Islam boleh dikonsider sebagai jahil sebenarnya. Dan itu yang kita risau. Dan semua orang kata kita cerdik, kita pandai, kita skora, tapi na'udzubillah, di sisi Allah dan Rasul kita jahil. So kita nak faham, how is that? Macam mana itu Dan kalau kita tanya, biasanya dalam soalan yang sebenarnya, macam kita akan tanya, ilmu apa yang dia tak ada yang menyebabkan dia panggil jahil? Dia tak ada ilmu apa-apa ke? Sebab kan otak dia macam tu dan brilliant dan sebagainya. Dekat sini kalau kita tengok dalam portion surah itu sendiri, kalau kita nak cari dalam naratif yang Allah sendiri guna, ada tak perkataan ilmu kat situ bila cerita Abu Jahal tu? Dan satu kita akan jumpa kat sinilah, alam ya'lam bi anna Allah yara. Mana saya punya pointer ni kan, word ini alam ya'lam. Biasanya kita akan translate sebagai takkah dia tahu Allah tu melihat ya'lam ni mengetahui. Tetapi kalau kita nak menggunakan word Arab tu, macam dia takkah dia berilmu, kalau kita nak guna word ain lam mim, ilmu tu kan, adakah dia tak ada ilmu bahawa Allah ni melihat? Dan dalam Quran quite interesting bagaimana Allah menggunakan perkataan berilmu ni kan. Kita jangan ambil satu contoh contohnya ni surah daripada surah At-Talaq Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang menciptakan 7 petala langit dan juga Allah menciptakan bumi seperti itu. Perintah Allah berlaku terus menerus di antara alam langit dan bumi. Berlaku yang dipikirkan supaya kamu mengetahui. So li ta'lamu ni li tu supaya, ta'lamu ni kamu tahu. So translation dia supaya kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas setiap sesuatu, dan bahawa sesungguhnya Allah tetap meliputi ilmunya akan tiap-tiap sesuatu. Now, so biasanya kalau dalam konteks, kalau kita tengok terjemahan Al-Quran li ta'lamu, ya'lamu apa semua ni biasanya macam mengetahui, tahu. So sebab tu kita tak perasan sangat, kita jarang guna word berilmu dan sebagainya. Sebab tu bila kita cakap pasal berilmu, kita cakap pasal benda lain. Tapi bila kita baca Quran ayat yang Allah guna word ilmu tu, kita translate jadi tahu pula Kalau kat sini, apakah ilmu yang di highlight So bahawa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dan kita akan perasan Allah banyak highlight macam pengetahuan ataupun ilmu yang directly mengakibatkan kita tunduk kepada Allah. Dia tak tahu Allah tengok ke dia? Dia tak tahu Allah melihat ke ni? Buat perangai ni kan? Dia tak tahu Allah Maha berkuasa atas sesuatu ke? Semua sesuatu kan? So begitu Dan ilmu itu yang macam seolahnya macam dia tak ada tu yang menyebabkan boleh dianggap jahil Dan dekat situ kita balik kepada surah Iqra sendiri, surah Al-Alaq sendiri. Ada portion 2 ayat yang last daripada 5 ayat ni kan, daripada wahyu pertama tu, allazi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam kan? Dan allazi ni refer kepada apa? Dia refer balik kepada Rabb buka ni, Allah lah. So Allah mengajar bil qalam,
Mengajar siapa? Mengajar manusia apa yang dia tak tahu. So bila kita cakap Allah mengajar kita kan, kat mana Allah mengajar ni kan? So basically nak pendekkan cerita, dia balik kepada apa yang Allah nak ajar dalam Quran lah. So secara ringkas ni, kalau kena tadabbur berkaitan kita, apa kaitan kita dengan kisah Abu Jahal ni, ataupun karakter dia, ataupun dia tu siapa, ataupun gelaran dia tu kan. Macam mana kita nak bayangkan kalau kita jadi ilmuwan yang hebat, tak kisahlah kita bidang kita kan, mechanical engineering ke, engineering apa-apa ke, or whatever it is. Oh, memang orang acknowledge ilmu kau tinggi abang ni, tapi Quran kita langsung tak faham, ataupun majority tak faham kan? So bagaimana? Na'udzubillah, sebab yang kita risau kita mengulangi karakteristik ini. Semua masyarakat kata dia berilmu lah kan? Dia wisdom. Abul Hakam ni maknanya wisdom ni apa? Kebijaksanaan kan? Bijaksana sungguh kan? Tetapi di sisi Allah, di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di sisi Islam basically tidak kan? Kalau you tak faham Quran, you tak faham apa, maknanya basically macam soalannya, you macam tak tahu apa yang sepatutnya you tahu. You ada knowledge about Allah, maknanya Allah Maha melihat, Allah berkuasa atas kita, Allah akan mengadili kita, semua benda itulah yang basically semua poin-poin besar dalam Quran kan, dia boleh dianggap jahil lah basically. So dalam pengajaran ini, dan saya mengajaklah untuk kita betul-betul ada target dan cita-cita yang serius untuk berterusan memahami Al-Quran. Harapnya bukan hanya di bulan Ramadan lah akan berterusan, sebab memang banyak ayat-ayat yang kita nak kena faham ni. Actually semua ayat lah, maknanya tak ada ayat yang kita berkata, oh ayat ni tak payah faham kot. Unless very macam, contohnya ada ayat yang tak perlu faham, contohnya Alif Lam Mim, itu tak perlu faham kan. Dan biasa dia translate pun dia tak translate benda tu kan, Allah saja yang tahu maksud dia. Of course, tapi ada beberapa kerat sahaja ayat yang bersifat begitu. Kebanyakan ayat memang untuk kita faham, sebab untuk kita amalkan. So kalau banyak lagi yang kita tak dapat, termasuk soalan yang saya tanya di sesi awal dulu, kutiba alaikumusiyam tu salah satu kewajipan, ada kutiba yang lain, kita faham tak, kita buat tak. So tu contoh, dan banyak lagi. So itu satu benda. Pengajaran yang besar, main point yang nak dibawa malam ini berdasarkan kisah Abu Jahal yang memang di-acknowledge sebagai Abu Al-Hakam, tetapi di sisi Allah, di sisi Islam, di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia Abu Jahal. Dan kita tak nak jadi gitulah. Kita ni bukan nak mengkontrakan, bukan nak kata macam tak payahlah belajar sungguh-sungguh kat universiti. Tidak kan? Malah itu tuntutan untuk kita juga sebagai qudwah dan sebagainya, untuk bermanfaat dan sebagainya. Tetapi concern saya ialah bila melihat ramai orang yang tak balance, maksudnya antara keseriusan dia memahami bidang dia dengan keseriusan dia memahami Quran tu amat tak balance. Dia sepatutnya kita serius dengan dua-dua kan? Maksudnya satu tu untuk fungsi kita, untuk pencarian kehidupan kita, dan apa yang kata memajukan bidang tertentu. Pada masa sama, benda yang memang tak nak sebagai seorang manusia yang beriman kepada Allah, nak kena settle juga. So dua-duanya kena serius. So itu harapan saya yang pertama malam ni. Tu satu sisi, harapnya itu kuat clear lah. So kalau kita masih sambil lewa terhadap nak cuba memahami Quran, dan bila cakap memahami ni bukan tilawah, dia kena tengok makna, kena bincangkan dan sebagainya lah. So siapa yang tak ada lagi member ataupun grup ataupun yang boleh membantu untuk berterusan buat benda tu, kena cari. Setengah orang dia dah ada lah kan? Grup usrah tertentu ke, grup halaqah tertentu ke, study circle, whatever yang secara serius mempelajari Al-Quran, insyaAllah alhamdulillah teruskan. Siapa yang tak ada kena carilah kan? Otherwise yang kita paling risau ialah kalau kita tak buat apa-apa, kita tak boleh nak jawab, kita tak boleh nak jawab dengan Allah. Okey, itu satu sisi. Dan kemudiannya nak bawa satu angle lagi yang kita boleh pelajari dari second half of surah Al-Baqarah ni, surah Al-Alaq, yang ada kaitan dengan Abu Jahal juga, sebab memang dia cerita pasal Abu Jahal pun, iaitu ayat yang ke ini, ayat yang ke-11, 12, 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita in kazzaba wa tawalla. Saya kalakan dua kali yang berbeza kat situ sebab dua ayat yang sebelah 12 tu macam sisi yang positif, ayat 13 tu sisi yang negatif kan. Ara'aita in kana 'alal huda, ayat 11. Kat sini dia translate, adakah kau nampak jika dia berada di atas jalan yang betul? Aw amara bittaqwa, atau dia menyuruh orang bertakwa. Dan ayat yang ke-13 pula, ara'aita in kazzaba wa tawalla, adakah kau nampak jika dia mendustakan serta berpaling. Tapi
translation macam ni saya tak berapa feel lah. Saya suka macam mengolah balik dari segi bahasa supaya kita senang faham. Kalau bahasa saya macam ni lah kan, ayat 11-12 tu ialah kau rasa macam mana kalau dia dapat hidayah dan dia suruh orang bertakwa, ataupun kalau nak mudah lagi, kau rasa macam mana dia kalau dapat hidayah dan berdakwah. Tu senang cerita lah, disimplify. Kau rasa macam mana kan? Kau nampak macam mana? So bila kita cakap kau nampak macam mana tu, dia bukan visual saja kan, dia nampak tu macam kau fikir macam mana kan. Dan kemudian ara'aita in kadzdzaba ta'ala, kau nampak macam mana kalau dia mendustakan dan berpaling. So satu soalan, ayat ni cakap pasal siapa kan? Sebab bila kau nampak macam mana kalau dia siapa? Dia siapa? Now, quite interesting kalau kita ada Quran terjemahan, kalau kita tengok yang saya perasan Quran terjemahan dekat Malaysia ni banyak yang warna biru tu dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW, dan yang warna oranye tu dikaitkan dengan Abu Jahal. So dia akan ada dalam kurungan siapa yang ada terjemahan boleh tengok adakah sama dengan apa yang saya cakap sebab kalau yang 11-12 tu kadang-kadang ada kurungan yang dilarang solat, dan yang 13 tu yang melarang solat, which is yang dilarang tu Nabi SAW, yang melarang tu Abu Jahal. Tapi pentafsiran itu dia make sense kalau ayat ni kepada orang third person contohnya ayat ni kepada kita, macam contohnya Allah tanya kepada kita, kau tengok macam mana dan tunjuk kepada Nabi macam mana kalau dia dapat hidayah dan berdakwah. Memang Nabi dapat hidayah dan berdakwah lah kan, dan kemudian Allah tunjuk pula kat kita macam mana kau tengok dia tu yang mendustakan dan berpaling, which is Abu Jahal. So dia make sense kalau kita bayangkan ayat tu turun kepada kita dan kita melihat dua individu tu, Nabi Muhammad dan Abu Jahal. Tapi ayat ni turun kepada Nabi SAW. So macam mana nak faham? Sebab kalau Allah tanya Nabi kan, ara'aita in kana 'alal huda, kau rasa macam mana kalau dia dapat hidayah, au amadu bittaqwa, dan dia menyuruh kepada bertakwa ataupun berdakwah. Apa? Siapa nak faham? Macam nak faham. So basically kalau kita faham from that angle, semua ayat ni pasal Abu Jahal. Boleh faham ke? Maksudnya Allah bertanya kepada Nabi, kau rasa macam mana kalau so dia melihat so point dia melihat potensi maksudnya Abu Jahal tu macam tu, karakter macam tu. Dia gangster dan dia melawan Nabi SAW, dia melawan Islam Tapi Allah tanya macam mana? Allah kata, kau rasa macam mana kalau dia tu dapat hidayah? Boleh faham kot soalan tu kan? Kau rasa macam mana kalau dapat hidayah? Kau rasa macam mana kalau hilang tadi. Kau rasa macam mana kalau dapat hidayah? Dan kau rasa macam mana kalau dia berdakwah? Dan kau rasa macam mana kalau dia mendustakan dan berpaling? So soalan ni dia kalau macam kita macam kalau kita tengok ada budak nakal kat universiti ataupun gangster mana-mana kan, buat kacau bilau, buat haru biru. Tapi kita sembang, kita tanya, kau rasa macam mana kalau dia tu dapat hidayah? Kau rasa macam mana kalau dia tu jadi pendakwah? Dan kau rasa macam mana pula kalau dia jadi pendusta dan berpaling? So actually kita diajar, Nabi SAW diajar, dan kita juga by extension diajar untuk melihat potensi orang walaupun ketika itu dia jahat, ataupun ketika itu dia nakal, ataupun ketika itu dia buat huru-hara. Tapi soalan yang ditanya ialah, kau rasa macam mana kalau dapat hidayah? Mesti power kan? Sebab ada setengah orang macam tu, walaupun sekarang dia tu buat huru-hara, dia nakal apa semua tu, tapi kalau kita bayangkan macam, tapi kalau dia dapat hidayah ni, mesti power juga dia buat baik. Dan itulah yang pengajaran besar dalam kisah ini. Dan sebab itu kalau kita tahu, Nabi SAW actually pernah doakan Abu Jahal. Kalau kita tahu kan, dua Umar yang didoakan. Nabi SAW doakan Umar Al-Khattab dan Abu Jahal. Dan actually of course Umar kita tahu dia dah Islam, dia jadi khalifah semua tu kan. Tapi masa dia doakan tu, sebelum tu masa Umar tu sama gangster. Dan kalau kita tengok karakter, dia quite interesting. Dua karakter yang sama Umar Al-Khattab dengan Abu Jahal. Dua-dua gangster, dua-dua otak brilian. Dan kalau kita tengok sirah, kita akan tahulah betapa briliannya Umar ni. Dia boleh fikir beyond. Maknanya ada dua ayat Al-Quran ni orang biasa kupas lah untuk tengok betapa briliannya Umar ni. Dia dah keluarkan pandangan dan ayat Allah setuju Maksudnya macam boleh kata macam dia dah terfikir dulu sebelum wahyu datang bahawa sepatutnya begini. Dia kata macam tak ke baik wanita ni kena pakai hijab, baru ayat hijab tu turun. Tu contoh So tu nak katanya otak dia lah. So quite interesting. Dalam keadaan dua-dua orang ni masih gangster, masih musyrik, masih apa kan, Umar Al-Khattab dan Abu Jahal. Dan ayat ini mengajar Nabi SAW dan of course kita, bila kita melihat sesiapa, termasuklah orang jahat-jahat ni, kita kena fikir potensi dia. Kalau dia dapat hidayah tu kan bagus, mesti dia boleh buat macam-macam. Sebab biasanya ni kalau nak fikir sikit
biasanya nak cakap macam mana banyak orang yang ditarget untuk jadi baik ni orang yang dah sedia baik, tapi baik yang jenis baik seorang-seorang ni, kalau faham lah, maknanya baik yang dia bukan, maksudnya apa bukan karakter yang boleh mengesani orang lain, dia baik seorang-seorang, berzikir, macam itulah kan. Berbanding dengan ada yang macam setengah-setengah orang ni, kalau dia jadi something, semua orang ikut dia. So kalau dia jadi gangster, semua orang nak ikut dia. So, dia jadi baik pun semua orang nak ikut dia. Maknanya dia ada karakter yang gitu, strong karakter. So kita dilatih untuk melihat karakter itu dan melihat potensi dan mendoakan. So satu soalan besar lah bila kita tengok orang-orang nakal-nakal, kawan-kawan kita yang ketika ini masih dalam keadaan yang, yalah, kalau kita kata macam belum dapat hidayah ke apa kan? Adakah kita melihat potensi ataupun kita ni terus-terus je kan? Macam soalan yang saya selalu tanya jugalah, kalau kita tengok orang-orang macam ni adakah terus kita akan doakan neraka kan? Abu Jahal, Umar kan, Umar Al-Khattab tu kan ketika tu dia nak bunuh Nabi kan. Kalau kita sebab saya selalu perhati perangai orang Islam sekarang lah, kalau kita bayangkan kita hidup ketika itu dan kita tengok episod tengah berlaku Umar Al-Khattab declare nak bunuh Nabi, for sure kita akan kutuk dia ke, doa neraka ke apa benda lah kan. Kita tak terfikir yang dia boleh jadi seorang Muslim dan boleh menjadi khalifah yang hebat kan. So itu yang dilatih di sini kita kena lihat potensi dan kita kena mendoakan semoga dia dapat hidayah. Sebab yang untungnya bila macam Umar masuk Islam je, dakwah tu terus melonjak ke fasa yang lain So dan okey, nak tutupkan cerita ni, ditakdirkan Allah dalam dua orang ni, Allah mentakdirkan seorang menjadi yang ayat inilah kan, ayat ni, which is Umar Al-Khattab. Kau rasa macam mana kalau dia dapat hidayah dan menyuruh kepada takwa, berdakwah dan sebagainya. Tu Umar lah, Umar jadi example itu. Dan kau nampak macam mana kalau dia mendustakan berpaling. Abu Jahal terus menjadi example ini, maksudnya dia terus menjadi staunch enemy yang sentiasa memusuhi dengan dahsyat. So itu contohlah bagaimana orang yang hebat, kalau dia terus di pihak lawan, dia akan terus menjadi musuh yang hebat. Tapi kalau dia masuk kepada pihak Islam, dia akan menjadi aset yang hebat untuk Islam So kita dilatih begitu. So don't be judgmental. Ni poin besar lah. Biasanya kita ni tak terlatih untuk fikir macam ni. Kita terus nampak macam orang ni sikit je, terus macam yelah, kita judge macam neraka lah dia ataupun apa-apa kan. Kita tak fikir macam kan baik kalau dia dapat hidayah dan kita doakan dia dan sebagainya. So balik kepada bila kita kata kita tadabbur, so ada soalan yang ni kita kena jawab. So kita faham dah ke ayat-ayat ni semua, setiap portion ayat tu cerita apa dan apa kaitan dengan diri kita dan kita patut buat apa. Right, so ada beberapa portion tadi. Satu, just note refresh, sepatutnya kita kena realize sungguh-sungguh lah keilmuan kita, kecendekiawanan kita ke, skornya kita ke dalam bidang kita tu, sekiranya masih tak diselarikan dengan juga memahami betul-betul apa yang Allah nak sampaikan dalam Quran, na'udzubillah, kita tak nak jadi Abu Jahal of today maknanya jadi karakter Abu Jahal sekarang, yang mana semua orang kata dia brilliant, otak cerdik, geliga, tetapi di sisi Islam dia jahil. So kita tak nak tu first. Yang kena fikirlah macam mana nak buat supaya kita fulfill untuk mengelakkan jadi Abu Jahal tu yang pertama. Yang kedua tadi ialah sekiranya kita berhadapan dengan tu, sebab ayat yang portion tadi tu ialah Allah cakap kepada Nabi SAW kan. Maksudnya Allah sendiri bagi amaran kepada orang-orang penjenayah ni, dan Allah kata kau jangan risau, aku akan take care orang-orang jahat ni. Kau jangan tunduk pada diorang, kau terus beramal, kau dekat dengan aku kan. So itu kedua. So sejauh mana kita dah amalkan benda tu lah. Maksudnya apa-apa yang berlaku kepada kita ni, kita still ada Allah yang maha hebat yang akan protect kita kalau Allah nak protect kita lah. So sebab tu kita kena dekat dengan dia sejauh mana kita dah jaga hubungan kita dengan Allah. Itu yang kedua. Kena fikirlah apa yang nak kena buat. Dan yang ketiga tadi, sejauh mana kita dah cara fikir kita tu melihat potensi orang bukan jadi judgemental. Dan dalam Islam, dalam Quran sebenarnya amat kita akan ditrain untuk tidak being judgemental. Walaupun Allah tahu dalam kes ni, walaupun Allah tahu Abu Jahal tu akan mati kafir, tetapi still Allah train, Allah ajar Nabi Muhammad SAW untuk fikir, kan bagus kalau dia dapat hidayah. Begitu Kalau kita nak ambil contoh yang hebat juga, similar case dengan kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Kalau kita baca surah Taha for example kan, izhab ila fir'aun innahu tagha, pergi kat Fir'aun tu, melampau dia tu, dan kita tahu Fir'aun tu memang melampau. Tapi kalau kita tengok lepas tu, Allah cakap apa kepada Nabi Musa,
Pergilah kata-kata dengan baik, harapnya dia tersentuh hati dia, takut dengan Tuhan ke dan sebagainya. Walaupun Allah tahu, dari awal lagi Allah tahu Fir'aun tu akan terus ingkar, akan terus korup macam tu dan terus akan mati kafir. Tetapi kepada Nabi, dia tak beritahu benda tu. Dia beritahu apa? Pergilah cakap dengan dia tu, cakap baik-baik, kot-kot hati dia tersentuh dan sebagainya. So maksudnya apa? Yang boleh judge hanya Allah. Kita tak boleh ikut Allah. Itu satu masalah orang Islam ni kadang-kadang. Cara dia justify apa yang dia buat. Tak tahu kamu perasan ke tak benda ni. Dia kata dalam Quran Allah boleh buat, which is bahaya sebenarnya logik tu. Macam contohnya apa dalam Quran kalau kita baca, kita akan jumpa ayat-ayat sarkastik. Allah ada guna ayat-ayat sarkastik kepada musuh-musuh Islam Adakah itu justifikasi untuk kita boleh guna ayat sarkastik? Sebab saya pernah jumpa, saya kata kenapa guna sarkastik banyak sangat? Dia kata dalam Quran pun ada. Tapi kan pelik logik tu. Macam soalannya macam kita kata Allah boleh buat, kenapa aku tak boleh buat? Na'udzubillah maknanya Tuhan boleh buat, aku nak buat juga. Mana boleh? Kita ikut Nabi kan, kita bukan ikut Allah. Maknanya Allah, Tuhan, dia berhak buat apa saja yang dia buat. Dia boleh herdik, dia boleh sarkastik, dia boleh judge. Tapi Nabi tak diajar untuk buat sarkastik, Nabi tak diajar untuk judge orang. Nabi tengok potensi dan semua. So kita kena ikut Nabi kan. So itu yang kita kena perasan lah. Maksudnya walaupun dalam Quran Allah banyak judge orang-orang tertentu, Fir'aun pun kena judge, tetapi yang diajar kepada Nabi Musa untuk tengok potensi. Kot-kot hopefully lah dia tersentuh hati dia, akan risau syurga neraka dia ke dan sebagainya. So dia pergi sebagai pendakwah dengan mindset itu. Nabi Muhammad SAW pun melihat Abu Jahal begitu juga. So kita bagaimana adakah kita lihat orang tu dengan judgemental, ahli neraka ni, aku sungguh lah ni, ataupun kita melihat insyaAllah hopefully Allah bagi hidayah kan. So itu yang kita kena latih diri kita. So tiga tema yang kita boleh dapat daripada second half of surah Al-Alaq ni, yang main ni cerita pasal Abu Jahal, tapi ada 3 pengajaran yang berbeza yang kita boleh dapat, dan hopefully kita betul-betul internalize, biar perasaan kita dan worldview kita terkesan dengan ayat-ayat ni, dan insyaAllah dia akan membantu kita lah sebagai seorang Muslim yang insyaAllah yang sepatutnya. Wallahu alam. Sudah hampir pukul 11. Itu adalah portion yang kita akan sempat cover untuk malam ini, dan insyaAllah esok, sekiranya ada esok, kita akan sambung kepada ayat-ayat lain pula insyaAllah. Semoga ada manfaatnya. Wallahu alam. So of course seperti yang saya sebut di sesi yang awal dulu, antara benda yang kita nak cuba kejar adalah hadis yang Nabi SAW sebut, khairukum ataupun afdalukum, maknanya yang paling baik di kalangan kamu ataupun yang paling afdal di kalangan kamu adalah yang allamal Quran wa yang ta'allamal Quran wa 'allamah. Tak ingat dah, nak kena tengok hadis tu, yang mengajar kita scroll jap sebagai penutup malam ni. Mana sebab main petik-petik. Okey. So inna afdalukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Semuanya orang yang paling afdal di kalangan kamu adalah yang belajar Quran dan mengajarnya. So hopefully kita dah termotivasi lah untuk belajar Al-Quran, mendapat kefahaman daripada Al-Quran dan mengajar. So hopefully sesi macam ni yang kita dah dapat lah tadi, ilmu-ilmu tertentu, Al-Quran ajar benda ni dan sebagainya, dan untuk memenuhi kan, kita bahasa kita macam biasa Al-Fadil, Ustaz dan sebagainya kan, yang Fadil dan sebagainya. Tapi Allah sebut kita boleh dapat benda ni kalau kita buat 2 benda ni. So hopefully saya sarankan sangatlah kan, kalau dapat juga buat benda ni kan, walaupun dalam apa-apa bentuk lah kan, sampai kepada apa yang kita dah tahu kepada orang lain yang belum tahu. Kalau ilmu tu transfer, kita dah amalkan benda ni, insyaAllah semoga kita tergolong dalam golongan yang Nabi sebut ada 2, satu yang ni yang paling afdal, satu lagi yang khair, yang paling baik di kalangan kamu. So insyaAllah selamat amalkan, dan di situ kita tangguhkan dululah untuk malam ni. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.